Okey, saya tengok dekat sini kedatangan ni terlalu rendah. Nanti saya akan hantar surat amaran. Okey, bagi saya pentingkan kedatangan ke kelas. Kalau siapa yang tak hadir kelas tanpa alasan, nanti saya semak balik kedatangan. Nanti bagi siapa yang tak hadir ke kelas dengan sengaja, saya akan bagi surat amaran. Dan 3 kali tidak hadir tanpa sebarang alasan, kamu boleh ditahan daripada mengambil pentafsiran akhir. Okey, kita mulakan kelas hari ini. Okey, saya sambung dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang macam mana kita nak masukkan library dalam program C++, dan juga kita juga belajar tentang cout object, iaitu macam mana kita nak print, dan juga kita belajar tentang identifier, macam mana kita nak create valid identifier name. So hari ini kita akan sambung. So hari ini kita akan belajar macam mana kita nak define atau declare variables, dan kita juga akan belajar tentang data types, literal. Lepas tu kita juga akan belajar tentang variable definition, dan juga kita akan belajar juga tentang C in object. Yang lain-lain tu kalau kita sempat, so kita akan juga belajar tentang variable assignment dan yang lain-lain. Okey, kita lihat apa itu variables. Okay, what we mean by variable? Okay, variable ni adalah satu location dalam ingatan yang kita create untuk kita simpan data. So variable ni kita akan bagi satu nama, dan dengan beri satu nama tu kita dah create satu location di dalam memory komputer, dan kita boleh simpan data di situ. Okay, variable has a name and a type of data it can hold. Okay, variable ni dia ada dua benda. Satu dia ada nama, dan satu lagi ada data type dia. Jenis data yang disimpan dalam location tu. Must be defined before it can be used. Dalam program, sebelum kita boleh gunakan variable, kita mesti kena declare variable tersebut. Ataupun kita kata kita kena bina variable tersebut, baru kita boleh guna dalam program kita. Okay, syntax to define variable. Syntax untuk define variable ni, dia ada data type, jenis data, lepas tu dia ada variable name, and with semicolon. Okay, data type ni nanti saya akan ajar kamu. Data type ni dia terdiri daripada, contohnya seperti integer, floating point numbers. Floating point ni maksudnya yang ada titik perpuluhan, pecahan. Okey, itu termasuk dalam satu jenis data type juga. Dan satu lagi adalah boolean. Boolean ni nilainya daripada 0, 1. Satu lagi adalah karakter, char. Okey, karakter. So ada beberapa jenis data type yang basic.
So kita akan lihat dalam kelas hari ini. Dan variable name ni, nama variable ni kita kena bina mengikut rules identifier yang saya dah ajar minggu lepas. So kalau nama yang kamu bina tu ikut rules identifier, so itu boleh diterima sebagai nama variable yang valid. Okay, kita lihat jenis data type yang pertama iaitu integer. Okay, kita lihat integer. Integer ni type dia ada 4. Okay, integer ni type-nya ada 4. Yang ni nombor bulat ya. Nombor bulat. Dia boleh terdiri daripada int, boleh terdiri daripada long, boleh terdiri daripada unsigned int dan juga unsigned long. Okay, apa yang kita maksudkan dengan integer? Integer adalah nombor bulat, positif, negatif dan kosong atau sifar. Okay, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif dan juga sifar. Kalau int, setiap ni type dia ada 4 type atau 4 jenis, dan yang membezakan antara 4 jenis ni adalah dia punya range data dia yang boleh disimpan dalam variable tersebut. Kalau int, range-nya adalah daripada negatif 32,768 hingga 32,767. Kalau long, okay, range-nya adalah daripada negatif 2 bilion lebih kurang sehingga kepada positif 2 bilion lebih kurang. Lepas tu kalau ianya unsigned int, unsigned maksudnya semuanya positif sahaja. Okay. So kalau unsigned int, range-nya adalah daripada sifar hingga 65,535. Kalau dia unsigned long, so range-nya adalah daripada sifar sehingga ke lebih kurang 4 bilion. Okay, so apa yang penting tentang range ni? So range ni maksudnya data yang boleh, kalau kita create suatu variable dengan menggunakan int, range data yang boleh disimpan dalam variable tersebut adalah dalam range yang diberi itu saja. Katalah kita create satu variable dengan menggunakan int. Contoh dengar betul-betul. int, so maksudnya range data yang boleh disimpan adalah daripada negatif 32,768 hingga 32,767. Kalau kamu nak simpan di dalam int ni, katalah kamu masukkan 40,000. 42,000 tu kamu tengok di luar range, bukan dalam range tu 40,000. So tak boleh simpan dalam int. So kamu tak boleh declare variable tu sebagai int, dia tak boleh simpan 40,000. Okay, kalau kamu letak negatif 50,000 tak boleh simpan sebab di luar range ni. Tak boleh simpan dalam int. So kamu kena gunakan type yang lebih sesuai. So kamu boleh gunakan long. Long boleh simpan. Kalau 40,000 boleh simpan dalam long. Tapi dalam int ni tak boleh. Saya ambil contoh 40,000. Kalau 40,000 dalam int kamu boleh simpan data tersebut. Dalam unsigned int pun boleh. Dalam unsigned long pun boleh simpan 40,000. So, type yang mana kamu nak gunakan ni, kamu kena decide mengikut data kamu. Okay, mengikut data kamu, kamu kena decide. Kamu kena declare variable tu dengan type yang mana satu. Okay.
Okay, ini cara kita nak declare variable. Ini cara kita nak declare atau define variable. Ada data type. Lepas tu nama variable. So ini contoh dia macam mana kita declare. Kita di sini dalam contoh ni kita gunakan int dan kita namakan variable tu sebagai number. Dan kita akhiri dengan tanda semicolon. Okay. int ni adalah dia punya type dia atau data type dia. Number ni nama variable dia dan diakhiri dengan tanda semicolon. So sekarang kamu daripada sini kamu boleh faham dalam number kamu boleh simpan sebarang data dalam range yang tadi. Okey, dalam range yang tadi iaitu 32,000 plus tu sehingga negatif 32,000 plus tu sehingga kepada positif 32,000 plus tu So kalau kamu nak simpan dalam ni 40,000 tak boleh sebab di luar range. Okay. Okay, kita continue Okay, ini adalah sampel coding. Ini adalah satu contoh coding dalam C++. Okay, dalam coding ni kamu boleh nampak kita ada gunakan include. Kita ada gunakan include IOStream. Kenapa kita gunakan IOStream di sini? Kenapa kita gunakan IOStream di sini? Boleh kamu jawab di bahagian chat? Tulis di bahagian chat kenapa kita gunakan IOStream di sini. Kenapa kita includekan library IOStream ni? Cuba tulis dekat bahagian chat. Kenapa kita letak IOStream di sini? Cuba jawab. Minggu lepas baru belajar, takkan dah lupa dah. Kenapa kita perlu kenapa kita mesti includekan library IOStream dalam coding ni? Okay, betul nak masukkan dalam library. Kenapa sekarang kita nak masukkan library IOStream? Kenapa kita masukkan library IOStream di sini? Kita sekarang ni IOStream ni adalah satu library kan? Kenapa kita nak masukkan library IOStream dalam program kita ni? Adakah kita saja-saja letak kat situ IOStream atau ada sebab kenapa kita letak IOStream kat situ? Okay, kali ni saya jawab. Next time saya nak kamu jawab kenapa kita letak IOStream di sini. IOStream kita masukkan library IOStream dalam program ni sebab apa? Sebab kita nak gunakan cout, print ni. Kalau kita nak gunakan print ni, cout ni mesti kena masukkan library IOStream. Kalau kamu tak masukkan library IOStream ni, kamu tak boleh guna cout. Okay. Cout cuma boleh digunakan kalau kamu masukkan dalam program kamu atau includekan library IOStream. Sebab arahan apa akan dibuat oleh cout ni untuk print, arahan macam mana nak print ni ada di dalam library IOStream ni.
Okay, so you must use together IOStream and cout. Ingat kena guna sekali. Use together cout dengan IOStream. Okay, sekarang ni kita lihat coding pula. Okay, ini adalah main function. So, execution dalam C++ ni dia akan mula di main function. Okay, dia akan mula di main function. So, bila kita nak laksanakan suatu coding, kita akan mula daripada atas, lepas tu ke bawah macam ni. So, mula-mula kita akan laksanakan yang paling baris yang paling atas sekali ni. So, yang ni maksudnya kita define atau declare variable. So, kita dah declare satu, maksudnya bila kita declare variables, kita dah create satu location dalam memory dan kita namakan location itu dengan nama number. Dan kita bagi tahu compiler data yang boleh disimpan di dalam number tu adalah dari jenis int, integer. Okay. Okay, seterusnya kita tengok line yang ni. Okay, kita tengok line ni pula. Okay, sekarang kita nak assign nilai 50 kepada number. Ini sama macam kamu belajar matematik daripada sekolah. Boleh kata daripada sekolah menengah. Kamu dah belajar macam ni. A sama dengan 20 macam ni. So, bila kamu letak A sama dengan 20, kamu tahu nilai A sekarang jadi 20. Kan? Di sini pun sama. So, sekarang kita tahu number ni nilainya sekarang adalah 50. So, maksudnya nilai 50 tu disimpan dalam numbers. Okey, nilai 50 ni akan disimpan di dalam number ni. Di memory location tadi tu, di lokasi tadi tu akan disimpan nilai 50. Okey, dan nama dia adalah number. Okey, lepas tu yang ni pula baris ni. Okey, baris ni dia just print. Print the value in number is. Ini kamu tahu ni print string. Okay, ini just bila kamu tengok cout, kamu tahu itu adalah print. Dan the value in number is, ini adalah satu string. So dia print string. Untuk gabungkan cout dengan string, kamu kena gunakan insertion operator ni. Jangan lupa insertion operator ni. Okay. Ini kita print string. Okay, so sekarang ni ini pula untuk print variable. Okay, ini untuk print variable. Kita guna cout juga. Number ni bukan lagi string. Ingat tengok betul-betul. Number ni bukan lagi string. Ini adalah variable. Nama yang kita create tadi, number. Okay. So, bila kita print, apa akan dibuat oleh compiler adalah dia akan refer pada memory location number. So, bila dia refer pada memory location number, so nilai dalam number adalah 50. So, dia akan print untuk kita nilai 50. So, how it works, macam ni Yang ni untuk line ni, bila dilaksanakan, dia akan print the value in number is. So, cursor akan berada di sini. Okay. Lepas tu, line berikutnya print number. So, dia akan print nilai 50. Okay. Cursor akan berada lepas 50 tu. So, kamu akan dapat paparan seperti di skrin ni. The value in number is 50. Okay, kita tengok contoh satu lagi. Okay, tengok contoh satu lagi.
Boleh tak kamu bagi tahu apa yang berbeza tentang coding yang sebelum ni dengan yang ni? Dua-dua nampak serupa tapi tak sama. Apa yang tak sama? Yang tadi, yang ni dengan yang ni. Apa yang tak sama? Boleh tak kamu letak dekat bahagian chat? Apa yang tak sama? Yang satu number doktor, yang satu Ya. lagi nilai. Ya, number ni dia ada apa yang ni? Number kat sini? 50. Dia yang ni okey. Yang ni number ni yang tadi tu betul dekat number yang perbezaan dia. Yang sebelum ni number tadi dengan number ni apa beza dia? Cara kita menulis. Cuba tengok dekat number tu. Ada perbezaan tak cara kita tulis dia? Ada yang tanda Ada tanda, betul, ada tanda double quote di sini. Perasan tak ada tanda double quote kat sini? Kan? Ada tanda double quote di sini. Perasan kan? Perasan. Bila kita letak tanda double quote, maksudnya dia adalah string. So, bila dia string, compiler akan cetak apa yang ada dalam string tu. Sebab tu dia cetak number kat sini. Okay, the value in number is number. Dia cetak apa yang ada di dalam string tu, number. Kalau kita nak cetak variable, kita takkan letak double quote. Okay, cetak variable kita tidak letak double quote. Ini adalah string. Yang sebelum ni kita cetak ni, ini adalah variable. Dia tak ada double quote. Okay, boleh bezakan tak kalau kita nak cetak variable macam mana? Variable tak boleh letak double quote. Okay? Boleh bezakan tak? Boleh doktor. boleh. Okay, boleh doktor. Okay, ini untuk macam untuk bagi kamu key point di mana. Okay. Print string. Di sini kamu mesti clear tentang apa itu print string dengan print variable. Kalau print string dia dalam double quote, mesti dia ada di dalam double quote. Apa-apa sentences ke apa-apa yang kamu letak dalam open and close double quote tu, itu adalah string. So dia just cetak saja, compiler akan just cetak saja. Kalau variable, kita takkan letak double quote. Itu perbezaan dia. Kamu kena very clear about it. Okay, kita tengok contoh ni ya. Okay, lihat contoh ni. Okay, di sini kita declare satu variable. Boleh tak kamu bagi tahu saya nama variable? Tulis dekat bahagian chat. Apa nama variable ni? Tulis kat chat nama variable. Yes, good. Nama variable dia adalah ringgit. Okay, nama variabelnya adalah ringgit. Dan type dia, data type-nya adalah INT ya. So kita assign 100 kepada ringgit. So sekarang ni maksudnya kita simpan 100 dalam memory location yang namanya ringgit. Lepas tu kita nak print di sini. Okay. Bila kita print, okay, print cout. Bila kita tengok cout, kita tahu itu adalah print. So ini satu string, tengok ini open, double quote, close double quote, ni satu string. Dan di sini pun ada satu lagi string, open, double quote, close double quote. Ini satu lagi string. Ringgit ni adalah variable. Ringgit ni adalah variable, sebab ringgit ni adalah variable, so kita tidak akan letak double quote. Okay, tak ada double quote di ringgit ni, tak ada double quote. Okay. Cout ni untuk gabungkan dengan string. Okay, untuk gabung dengan string mesti kena guna insertion operator ni. Okay.
kena guna insertion operator. Macam tu juga variable dalam satu statement, satu line of coding, kalau kamu nak print string dengan variable sekali macam ni ini adalah string, ini adalah variable. Kamu nak print sekali dalam satu line, so kamu kena gabungkan dia dengan menggunakan insertion operator macam ni. Mesti kena guna insertion operator. Okay, macam tu juga ini variable. Kamu nak gabungkan dengan string, kamu kena guna juga insertion operator di sini. Okay, ya? Lepas tu ini adalah endline. Endline ni kamu tahu untuk ke baris baru. Endline untuk nak gabung dengan string pun kamu kena guna insertion operator. Okay. Dan akhir sekali mesti kena letak tanda semicolon. Doktor, Ya. atasnya tu kena ada IO stream kan doktor? Include IO stream. Kalau kita buat complete program kena ada. Ini macam kita ambil, kalau kita nak jadikan dia complete program, yes, kena ada. Kalau complete program dia akan berbentuk seperti ini. Okay. Kalau ini complete program dia akan berbentuk seperti ini. Sebab tadi saya cuma ambil macam keratan atau cara. Okay. Faham Faham doktor. Okay. Okay, good. Kita continue So dia di sini kita print. Jadi dia akan print IFRM. So di sini kita letak IFRM. Okey, cursor akan berada di sini. Dan lepas tu ada ringgit kan. Bila kita nak print variable, dia akan refer kepada memory location ringgit. So dalam memory location ringgit tu ada 100. So dia akan print 100. Okay, lepas tu cursor akan berada di sini. Lepas tu kita tengok yang berikutnya dia titik. Dot dot. So dia print dot. Okay, lepas print dot, cursor akan berada di sini. So kita jumpa endline. So bila kita jumpa endline, so seterusnya compiler akan arahkan supaya cursor ke baris baru. So seterusnya cursor akan berada di baris baru. Ini cara how it works. This coding works Okay, sekarang ni kamu boleh buka nota Big 4. Okay, kita tengok defining variables. Tadi kita dah tengok range untuk variables. Tadi saya dah bagi tahu variable, kita dah tengok range untuk integer. Variable okay, kita lihat integer tadi kita dah lihat integer ni ada 4 type, iaitu int, long,
lepas tu unsigned int dan juga unsigned long. Ada 4 type dia. Semuanya integer. Cuma yang bezakan dia adalah range dia sahaja. Okay. So sekarang ni kita nak lihat lebih lagi tentang integer. Dan juga macam mana kita nak gunakan integer dalam masa kita nak create variable. Okay, variable of the same type can be defined on separate line or on the same line. Okay, variable daripada type atau jenis yang sama, kita boleh letak dalam baris yang sama. Kalau type-nya sama, kita boleh letak dalam baris yang sama. Okay, kita lihat dua contoh ni. Okay, sebelum tu saya nak tanya kamu, boleh tak kamu tulis dekat chat nama-nama variable kat sini? Ini kita dah declare variable. So di sini kita ada berapa variable? Tulis kat situ ada berapa variable dan apa nama-nama dia. Cuba tulis dekat bahagian chat sebab saya nak kamu faham. Berapa variable kamu create, nama variable sebelum kita teruskan lagi. Boleh kamu tulis dekat bahagian chat? Tulis di bahagian chat. Okay, good Ada 3 variable di sini dan nama variable dia adalah length, width dan juga area. Okay, kita ada 3 variable, nama variable dia length, width, area dan di sini kita gunakan type dia adalah int dan juga satu lagi adalah unsigned int. Okay, type ni ada 2, satu int dan juga unsigned int. Di sini kamu boleh nampak int ni 2 variable kita declare sebagai int iaitu length dan juga width. Length dengan width ni kita declare dia atau define dia sebagai int. Manakala area kita define dia sebagai unsigned int. Okay, disebabkan length dengan width ni dia punya type-nya sama, int, so kita boleh satukan dia dalam satu baris. Okay, sebab dia daripada jenis yang sama. Okay, sekarang kamu tengok yang warna hijau tu. Warna hijau tu, di situ kamu boleh nampak kita dah satukan length dengan width ni dalam satu line. Okay, kita letak dalam satu line. Dan di sini kita letak nama, kita letak type dia. Mula-mula sekali kita letak type dia, int. Okay, int kita tulis sekali saja. Lepas tu kita letak nama dia, length. Okay, kita ada 2 nama kan di sini, satu lagi width. Okay, kita letak width. Antara length dengan width ni kita kena guna koma. Kita kena koma. Okey. Antara length dengan width kena guna koma. Dan diakhiri dengan tanda semicolon. int ni cuma tulis sekali sahaja. Okey, dan di antara setiap nama tu, nama variable tu kita akan gunakan koma. Okey, manakala unsigned int area ni kita just letak di bawah dia sebab dia cuma satu sahaja. Okay. Variable of different types must be in different definition. Ini maksudnya different definition, variables in different type must be in different definition. Okay, ini satu definition, ini satu definition. So disebabkan dua-dua ni berbeza dari jenis dia, types dia, so kita kena letak dia dalam different definition, tak boleh letak sekali.
Okay, kita lihat yang berikutnya yang ni ya. Okay. Saya nak kamu cuba jawab yang ni. Saya bagi kamu 2 minit. Cuba kamu cantumkan. Di sini kita ada semuanya integer, tapi kita ada berapa types. Kita ada int, kita ada long, kita ada unsigned int. So sekarang ni saya nak kamu cuba satukan daripada type yang sama. Cuba buat dan letak jawapan dalam dalam bahagian chat. Nanti saya akan semak. Saya bagi kamu 2 minutes to do it. Okay, cuba jawab Okay, kalau dia daripada jenis yang sama, satukan dia. Cuba jawab Saya akan semak yang kamu tulis ni betul ke tak.
Okay, Syasha. Yang ni betul, bagus. Cuma akhir sekali kena ada tanda semikolon yang ni betul. Yang ni betul, cuma ujung dia tertinggal semikolon. Okay, Amirul. Okay, Amirul betul. Najib also betul. Zahara betul. Iliana betul, cuma ujung dia tu yang untuk belakang 6 dengan 7 tu tertinggal semikolon kena tambah semikolon. Yang ni betul. Yang tengah ni betul. Kalau tertinggal semikolon, dia akan jadi syntax error. Masa kamu compile, nanti akan jadi error. Okay. Okay, Syairah betul. Selom betul. Syasha betul. Nadia betul. Airin sama semikolon kat ujung. Okay, Asni betul. Okay, Nura betul. Okay, Amir semikolon kat ujung semikolon kat ujung tertinggal. Lepas tu satu lagi antara Sam dengan Namuan ni satu koma saja satu saja. Okay, Syahir betul. Okay, Asmaniza betul. Nurafzan. Okay, Nurafzan yang ni semua betul, cuma semikolon tertinggal. Okay, Zuleka betul. Ashwini Okey, Ashwini yang ni Sam dengan Namuan ni dia koma INT tu sekali saja. Bila kita letak dalam satu baris, kita akan letak data type tu sekali saja. INT tu sekali saja. Okey, lepas tu kita akan letak nama variable. Tapi data type sekali je. So yang ni kena buang ganti dengan koma. Sam, koma, Namuan. Lepas tu 6, 6 ni kena dekat ini mungkin typo error. Okay, baris ni betul. Okay, baris ni pun betul. Cuma yang baris pertama tadi kena betulkan. Okay, untuk Eka. Okay, betul. Cuba. Sorry. Okay, Eka yang ni yang pertama ni semua huruf kecil yang type ni, data type ni semua huruf kecil. Mungkin ni typo error kot. Okay, yang ni huruf kecil. INT long, unsigned INT, unsigned long, semua huruf kecil. Doktor nak tanya boleh? Boleh. Antara sum 1 hingga sum 2, kita koma lepas tu space ataupun just koma? Tak, kalau nak space pun boleh, tak space pun tak apa. Alright, okay. Okay, Perimela. Betul. Zulaiha, betul. Zulaiha yang ni ini ini saya set ini unsigned sambung ke atas. Okey. Okey, yang ni dengan 6 dengan total ni
dia koma 6 dengan total ni dia kena ada yang ni kena koma. 6 dengan 65 dengan total ni kena koma, lepas tu letak total, lepas tu baru semicolon. Okey. Okay, bagi semua yang dah cuba tu bagus lah, very good. Yang tak cuba tu saya harap next time akan cuba lagi. Cuba ya. Salah tak apa, it's okay. Kamu takkan buat kesilapan yang sama. Kalau betul, lagi bagus sebab kamu dah faham. Kalau salah sikit-sikit, salah apa-apa, tak apa, it's okay. Cuba. Doktor, Ya. nak tanya doktor. Yang Boleh. variable tu kena ikut susunan je doktor? Maksudnya INT kena di atas, long di nombor 2 macam tu? Tak. Oh tak. Okay. Boleh je Najib. Nak letak unsigned INT paling atas, lepas tu nak letak long kat bawah, boleh je. Okay? Ya doktor, masih doktor. Sama. Okay, ini jawapan dia ada dalam nota kamu. Okay, cuba tengok yang ni. Yang ni tak ada jawapan dalam nota. Okay, saya nak kamu cuba jawab yang ni pula. Saya bagi kamu dalam 2 minit. Cuba letak jawapan. Nah, lepas tu saya bagi tahu jawapan yang betul. Okay, I give you 2 minutes untuk jawab ni. Okay, bagus Saya tengok overall semua boleh jawab dengan betul. Okay, jawapan saya ambil satu saya tick. Yang ni dua ni kita boleh cantumkan dia. Okay, dua ni kita boleh cantumkan dia. So macam mana kita nak cantumkan dia? Sebab di sini kita buang INT ni kita tak perlu sebab kita nak cantumkan dia. So kita buang yang semicolon tu kita ganti dengan koma.
Okay. So yang ni pula long. Ini long. Sama juga, dia dua-dua long, kita buang long ni. Okay, kita buang long. Lepas tu di sini ada semicolon, kita tukar dengan koma. Okay, yang ni pula sama unsigned int buang. Satu, then kita letak koma. So saya tengok kawan-kawan kamu jawab dengan betul dah, very good. Okay, faham kan macam mana nak buat benda ni? Faham doktor. Okay, kita continue ya. Okay, kita lihat satu simple program yang di dalam program ni kita gunakan integer, data type. Okay, integer data type, tengok kat sini ya. Okay, program ni kita gunakan library IOStream sebab dalam program ni kita ada guna cout. Kalau kita guna cout, kita mesti guna IOStream. Ingat selalu lepas tu kita tengok main function. Main function, di main function ni yang sebelum ni saya tunjuk kat kamu, kita gunakan void, tapi di sini kita guna int. Boleh juga ya. Kalau kamu guna tukar ni dengan void pun boleh. Nanti kenapa kita guna void, kenapa kita guna int tu, kita akan belajar dengan lebih detail bila kita belajar bab function nanti. Okay, buat masa ni, kamu boleh gunakan void sahaja pun boleh atau ikut sebiji type macam ni pun boleh ya. Okay. Dalam contoh ni, kita ada 3 variable. Dan nama variable dia adalah checking, miles dan juga days. Okay. Checking, miles dan juga days. Checking ni type-nya adalah int, miles ni type-nya adalah unsigned int dan days ni types-nya adalah long. Okay. So kamu tahu bila kita dah declare atau define variable, maksudnya kita dah create satu location dalam memory untuk simpan data. So di sini kita dah create 3 location dalam memory komputer untuk simpan data dan nama memory location tu adalah checking, miles dan days. Okay, lepas tu di sini kita assign value negative 20 kepada checking. Okay, assign 120 to checking, 4,276 to miles, 187,000 to days. Okay, so sekarang ni checking nilainya adalah negative 20, miles nilainya adalah 4,276 dan days nilainya adalah 187,000. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita dapat output seperti di bawah. Program output ni kan, macam mana kita dapat output seperti di bawah. Okey, mula-mula sekali kita tengok print, cout, print. So we have made a long journey of. Itu adalah satu string. So bila string dia just cetak saja di screen monitor. So dia akan cetak. We have made a long journey of. So cursor akan berada lepas off tu. Okay, cursor akan berada di situ. Lepas off ada space kan. Lepas space tu akan ada cursor. Okay, lepas tu miles. Miles ni kamu tahu dia adalah satu variable. So bila kita nak cetak miles, so
compiler akan refer ke memory location untuk dapatkan nilai miles tu. So nilai miles kita tahu adalah 4,276. So disebabkan itu di sini dicetak 4,276. Okey, lepas tu ada print lagi. Print. Okey, print. Lepas tu print string lagi, miles. Okey, dia print lah miles. Okey, lepas dah print miles, jumpa /n. Bila jumpa /n, kamu tahu bila jumpa saja /n maksudnya new line, baris baru. So cursor akan pergi ke baris baru. Cursor berikutnya akan berada di baris baru. Okey. Lepas tu kita tengok print our checking account balance is. Our checking account balance is adalah satu string. So bila string dia akan cetak semua yang ada dalam string tu. So dia akan cetak our checking account balance is. Ada space, lepas tu cursor akan berada di sini. So lepas tu compiler kena cetak checking. Checking ni adalah satu variable. Okey, ia adalah satu variable. So dia akan refer kepada memory location checking. Okay, bila dia refer pada memory location checking, dia tahu nilainya adalah negatif 20. Kan, negatif 20. So dia akan cetak negatif 20. Lepas cetak negatif 20 ni, so dia akan print lagi. Okey, sekarang cursor masih berada lepas 20 ni. Okey, cursor akan berada lepas 20. So seterusnya dia akan print. Okey, cout print, jumpa /n. Bila jumpa /n, dia tahu new line, baris baru. So kena enter, cursor pergi ke baris baru. So cursor akan pergi ke baris baru. Okey. Lepas tu kamu tengok about ni satu string. So dia akan cetak je about. About. Lepas tu ada days. Days ni adalah satu variable. So bila ianya variable kena refer memory location. Dan nilai days ni adalah 187,000. So dia print kat sini 187,000. Lepas dia print days ni, seterusnya ada string lagi. Days ago Columbus. Okay, days ago Columbus dia print. Okay, ini satu string. Okay, lepas tu cursor akan berada lepas Columbus ni ada space. Lepas tu akan ada cursor. Okay, lepas tu dia akan pergi print lagi. Stood on this spot. Okay, stood on this spot ni satu string. So dia akan cetak stood on this spot. Lepas tu dia jumpa /n. Bila jumpa /n maksudnya baris baru, new line. So cursor akan pergi enter lah. Bila new line enter, so cursor akan berada di baris baru. Sebab tu kamu akan dapat output dalam paparan ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh doktor. Boleh? Boleh, okay, good. Kita continue. Doktor, kalau tak nak guna /n tu, yang dekat checking tu boleh guna n kan doktor? N line Ya doktor. Boleh. Okay, Boleh doktor. gantikan /n dengan n line, boleh je. Katalah sekarang ni /n ni kita tak nak letak dekat bawah ni kan. Maksudnya kita tak nak letak cout /n about, kita tak nak letak /n di sini. Lepas checking ni kita terus letak /n ke ataupun n line ke boleh. Boleh je. Okay? Boleh doktor, boleh. Okay, kita continue Okay, the include directive. Okay, insert the contents of another file into the program. Okay, include lines not seen by compiler. Do not place a semicolon at the end of #include line. Okay, so IOStream ni program lain. Kita nak masukkan dalam program kita. So kita akan gunakan include directive ni. Okay. So IOStream ni kita kena gunakan kalau kita nak guna cout. Ingat selalu ya.
Okay, dalam contoh ni yang kita dah guna setakat ni IOStream. Okay. Contoh lain adalah seperti Math. Math pun ini adalah satu library, dalam dia ada banyak coding yang kita boleh guna. Okay, kita boleh gunakan untuk cari sum, untuk cari nilai sin, cosine. Okay, banyak-banyak dia punya fungsinya. Okay, sekarang kita see in object, tapi sebelum saya sentuh see in object, saya nak kita tengok data type lain dulu ya. Lepas tu baru akhir sekali baru kita balik kembali ke see in ni. Okay, kita lihat floating point data type. Kita tengok floating point data type. Floating point data type ni adalah nombor yang boleh ada titik. Dia boleh terima, floating point data type ni dia boleh terima nombor yang ada titik perpuluhan. Dia boleh terima nombor yang berbentuk pecahan. Okey, kalau nombor yang ada titik perpuluhan, pecahan macam ni. Pecahan dalam bentuk macam ni. Dia boleh terima ya, nombor ni dia boleh terima. Dan selain daripada tu, dia juga boleh terima kalau nombor berbentuk integer pun dia boleh terima. Kalau integer dia tak boleh terima nombor dalam bentuk ada titik perpuluhan, pecahan dia tak boleh terima. Tapi kalau floating point, dia boleh terima juga integer. Dia boleh simpan nilai integer. At the same time, dia juga boleh simpan nilai berbentuk pecahan, maksudnya nilai asal daripada pengiraan pecahan tersebut, dan juga boleh simpan nilai dalam bentuk titik perpuluhan. Okay, kalau integer tak boleh. Okay, floating point ni ada, type-nya ada 3. Iaitu float, double dan juga long double. Ada 3 ingat float, double, long double. Ada 3 jenis. Macam tadi integer ada 4. Floating point ada 3. Float, double, long double. Okay, all floating point numbers are signed. Maksudnya floating point number ni dia dalam bentuk dia boleh terima positif, negatif. Okay, dia boleh terima positif, negatif. Maksudnya kalau float dia boleh terima positif, negatif, double pun boleh terima positif, negatif. Begitu juga long double boleh terima positif dan negatif. Okey, ini adalah range dia. Okey, ini kamu tak perlu hafal tak perlu hafal. Maksudnya kamu tak perlu hafal 3.4 darab dengan 10 kuasa berapa, tak perlu hafal. Just kamu tahu, agak-agak kamu tahu, itu dah memadai. Okey, yang kamu kena tahu di sini adalah float. Range data yang boleh disimpan di dalam float adalah dalam ni 3.4 darab 10 power of negative 38 to 3.4 darab dengan 10 power of 38. Sangat besar kan, nilainya sangat besar. Kalau double, nilainya lagilah besar. Okay, lagi besar nilainya. Long double, nilainya lagi besar. Jadi daripada sini kamu boleh nampak nilai yang tak boleh disimpan dalam integer boleh disimpan di dalam
floating point data type ni. Kalau nilai-nilai integer sangat-sangat besar, boleh simpan di dalam floating point data type ni. Kamu boleh simpan. Bukan bermaksud kalau nilai yang kecil, macam 10 tak boleh simpan, 10 pun boleh simpan. Kalau nilai 10 boleh juga simpan dalam float, tak ada masalah. Kalau nilai dia sampai 8 bilion, boleh juga simpan dalam floating point data type. Tapi dalam integer tak boleh simpan dah, sebab range yang paling maksimum pun sampai 4 bilion sahaja. Okay? So penggunaan, kamu nak guna range mana satu tu, data type mana satu tu, kamu kena tengok keperluan. Bila kita create satu program dan kita tengok jenis-jenis data dia, so kita tengok data dia, daripada situ kita buat decision. Kita nak gunakan data type mana satu untuk simpan data. Okay, kamu kena decide daripada situ. Kalau macam katalah untuk nak cari grade, untuk cari grade, dan grade tu katalah semuanya nilainya adalah berbentuk integer. Nilainya maksudnya pemarkahan tu lepas tu akan dibundarkan jadi nilai integer. So saya boleh gunakan int saja. Okey. Walaupun katalah sebelumnya markahnya ada titik perpuluhan, akhirnya akan dibundarkan, nilai itu akan jadi nilai berbentuk integer. So saya boleh gunakan nilai int. Okey, dah cukup dah sebab kita tahu markah tu daripada 0 hingga 100 sahaja, sesuai digunakan. Kalau untuk bank, nak simpan duit di bank, kamu mungkin kena gunakan double sebab nilainya sangat, orang boleh simpan duit dalam bank tu mungkin sampai bilion ke dia boleh simpan. Saya pun tak tahu banyak mana nilai maksimum yang disimpan dalam bank tu. So mungkin masa create program tu, mereka mungkin melalui discussion dengan mereka punya team tu, mereka akan decide amount dia banyak mana semua tu. Dari situ kamu boleh memilih data type yang sesuai. Nak guna double ke, nak guna float ke, nak guna long double ke. Okay, kamu boleh buat decision. Kalau mungkin untuk calculation scientific, maksudnya katalah untuk satellite ke, untuk kira jarak semua, so mungkin dia kena sangat jitu, tak boleh silap sikit pun tak boleh. Untuk kira earthquake pun mungkin kira salah sikit pun tak boleh. Mungkin untuk pengiraan yang sangat jitu macam tu, mungkin perlu menggunakan macam long double ke. Okay, so dia ikut keperluan, dia ikut keperluan. Doktor, Ya. ada nilai yang lagi besar dari long double ya, Doktor? Okay, untuk yang setahu saya lah kan, setahu saya masa saya ni yang paling besar long double. Tak tahu lah kok sekarang dah ada saiz yang lebih besar ke, tapi yang setahu saya long double, sebab long double ni dah agak besar. Okay. Okey, Doktor. Okay, data ni kita boleh simpan dia dalam bentuk fixed point notation macam ni Okay, kita boleh simpan dalam bentuk macam ini, dalam bentuk titik macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Macam ni pun kita boleh letak ini guna e-notation. Okay, kamu boleh tulis macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, e-notation. Okay, bila kamu guna e-notation, e huruf besar dengan e huruf kecil ni bukan case sensitive. Maksudnya walaupun kamu guna e huruf besar ke, huruf kecil ke, sama je. Okay, so maksudnya saya boleh guna e huruf kecil di sini. Maksudnya sama sahaja. Okay, e huruf besar ke, sama maksud. Okay, double by default. Double by default tu maksudnya macam ni. Kita terus print. Kita tak assign kepada mana-mana variable. Macam kita print.
9 bahagi dengan 4.0. So hasilnya adalah berbentuk floating point number, ada titik perpuluhan. So data tu buat sementara tu akan disimpan dalam bentuk double, akan disimpan dalam bentuk double. Itu yang dimaksudkan dengan R double by default. Okay. Kita tengok contoh ni Ini satu coding yang menggunakan floating point. Okay, dalam ni kita create dua variable. Nama variable tu adalah distance dan juga satu lagi variable nama dia adalah mass. Okay. So kita ada dua variable di sini. Distance ni data type-nya adalah float, manakala mass ni type-nya adalah double. So yang membezakan antara satu dengan lain adalah dia punya range je. Maksudnya range data yang boleh disimpan dalam variable ni. Okay, dari segi lain penggunanya sama sahaja. Okay, kita tengok distance. Okay, kita assign value 1.495979E11 ni kita assign kepada distance. Okay, kita simpan dalam distance nilai ni. Manakala 1.989E30 ni kita simpan, ini E notation kita simpan di dalam mass ni, nilai dia. So lepas tu kita nak print, bila kita print dia akan paparkan print the sum is adalah string, so dia just print saja the sum is. Lepas tu dia ada distance. Distance ni adalah variable. Okay, variable. So dia akan print nilai dalam distance ni, location distance. So nilainya akan disimpan dalam bentuk macam ni. Di sini dia akan dibundarkan kepada 5 titik perpuluhan. Dia akan dibundarkan kepada 5 titik perpuluhan. Di sini kalau kamu tengok ada 6 titik perpuluhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So di sini dia akan dibundarkan kepada 5 titik. Di sini ada 6. So di sini dibundarkan kepada 5 titik perpuluhan. Sebab tu nilainya akan jadi 49598. Sebelumnya 7 kan? 7 jadi 8 sebab dibundarkan. Sebab nilai sebelah dia 9, lebih nilai sebelahnya 5 atau lebih, kita akan jadikan yang sebelumnya tambah 1 kan? Bundarkan ni kamu dah belajar kat sekolah. So sekarang 7 akan jadi 8. Disebabkan itu, yang ni jadi 8. Lepas tu ini E notation, lepas tu ada plus 0, 1, 1. Samalah 1, 1. Okay, positif 1, 1. Lepas tu dia print string balik miles away. Miles away. Lepas tu bila ada slash n maksudnya line baru. Line baru. Okay, lepas tu the sun's mass is, okay, the sun's mass is, dia print string. Okay, lepas tu ada mass ni adalah variable. So dia tengok location mass, kandungannya adalah 1.989. So 1.989 E notation, lepas tu positif 30. Okay, 30. Yang ni dia tulis balik nilai yang apa yang ada kat sini dia tulis balik sebab tadi kan saya bagi tahu dia akan bundarkan ke 5 titik perpuluhan masa dia print tu. 5 titik perpuluhan ni baru 3 titik perpuluhan So dia tak ubahlah apa-apa, dia tulis balik apa yang ada kat sini. Lepas tu kilograms. Kilograms ni satu string dia akan cetak kilograms. Lepas tu ada slash n. Slash n maksudnya baris baru. So kamu akan dapat output seperti ini. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham? Boleh, tak? Doktor. Boleh doktor. Boleh Okay, kita continue. Okay, good. Okay, sekarang ni kita tengok boolean data type pula.
Okay, Boolean data type ni represent values that are true or false. Boolean ni dia cuma boleh simpan dua value saja, true atau false. Kalau true, nilainya 1. Kalau false, nilainya kosong. Okay, di sini. False is represent by 0, true by 1. Okay, Boolean variables are stored as small integers. Okay, Boolean ni kita tulis dia, ni B-O-O-L, semua huruf kecil. Semua data type ni kita tulis guna huruf kecil lah. Okay, contoh ni kita create di sini dua variable berjenis data type Boolean. Okay, nama variable ni adalah all done satu lagi adalah finished. Dan data type-nya adalah Boolean. Okay, kita lihat example ni. Ini adalah satu contoh coding yang menggunakan Boolean. Okay, kita tengok main function dia. Kita declare satu variable, nama dia bool value. Data type-nya adalah Boolean. Okay, lepas tu kita assign true kepada bool value. Okay, sekarang ni bila kita assign true kepada bool value, dalam memory location bool value tu akan disimpan nilai 1. Okay, sebab true tu maksudnya 1. So bila kita print macam ni, print the Boolean value is ni satu string kan. So dia akan print the Boolean value is string. Lepas tu kita print bool value. Okay. So bila kita print bool value tu adalah satu variable. So dia refer pada memory location dia. Memory location dia tadi disimpan nilai 1 sebab true nilainya 1. So disimpan 1, so dia akan print the Boolean value is 1. Okay ya. Okay, sekarang ni kita tengok char pula. Kita lihat char data type. Used to hold character. Char data type ni kita gunakan untuk simpan satu karakter. Characters literal must be enclosed in single quote marks. Okay. Apa yang kita maksudkan dengan karakter literal? Bila kita sebut literal, maksudnya nilai kepada suatu variable tu kita terus bagi dalam coding. Macam contohnya macam ni ya. Ini letter. Okay, ini letter kan. So kita terus assign satu value. Value macam ni. Kita assign satu value. Y kepada letter. So yang ni kita panggil dia sebagai karakter literal. Ini Y ni kita panggil dia sebagai karakter literal. Nilai yang kita terus bagi dalam coding. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh lagi. Okay, di sini kita create satu variable, nama dia letter dan data type-nya adalah char. So maksudnya kita dah create dalam memory location satu nama letter. Dalam letter tu kita boleh simpan satu karakter. So lepas tu katalah kita nak simpan Y dalam memory location tu, dalam letter tu. Okay. Untuk kita nak simpan suatu nilai macam ni, kalau untuk kita gunakan dengan sebagai literal, kita terus umpukkan di dalam program kita, kita mesti gunakan double quote macam ni. Single quote macam ni. Nampak tak? Kita kena guna single quote. Kita tak boleh masukkan nilai macam ni. Salah. Ini salah. Ini salah, tak boleh. Ini adalah syntax. Syntax dalam C++.
So kalau ia adalah karakter, kita mesti gunakan single quote macam ni. Bila kita guna single quote, automatic compiler ni tahu itu adalah satu karakter. So Y ni satu karakter, so Y akan disimpan di dalam letter. Okay, yang akan disimpan di dalam memory location letter adalah Y. Okay, kita tengok contoh ni. Okay, di sini kita create satu variable nama dia letter dan data type-nya adalah char. Okay, lepas tu kita assign nilai, kita assign kosong kepada letter ni. Kita assign kosong. So dalam letter akan disimpan kosong ni. Lepas tu kita print the number is. So dia akan print lah the number is. Lepas tu kita suruh print letter. Bila kita suruh print letter, dia akan refer kepada memory location letter tu. Dalam letter tu ada kosong, so dia akan cetak di sini kosong. So the output will be like this. Doktor, Ya, karakter tu boleh terdiri daripada number, boleh. huruf. Boleh, semua boleh. Karakter ni apa-apa pun boleh. Yang macam saya tunjuk dalam kelas yang ni kan, kelas sebelumnya, ni pun boleh. Yang ni pun boleh, macam yang ni pun boleh, tak ni pun boleh. Okey? Okay, doktor. Okey, sekarang ni kita tengok yang ni kita dah tengok kan, so kita lihat yang tadi tu yang kita tinggal sebelumnya, see in object. Okay, sekarang ni kita tengok see in object. Okay, sebelum ni kita dah lihat see out object. See out tu kita tahu untuk print. Kalau see in, kita nak masukkan input daripada keyboard. Kalau kita nak masukkan input daripada keyboard, kita kena gunakan see in. Untuk kita nak gunakan see in, kita juga kena gunakan dia dengan library IOStream ni. Okay. See out kan kita kena guna library IOStream, see in pun kena guna library IOStream. Macam ni ya, IOStream. Okay, used to read input from keyboard, information retrieved from see in with extraction operator. Okay, see in ni kamu kena gunakan sekali dengan extraction operator. Tengok extraction operator ni tak sama dengan yang kita gunakan dengan see out. Extraction operator ni dia bentuknya lain. Dia macam kamu boleh tengok bentuk dia macam mulut terbuka macam tu. Macam nak makan kat sini mulut terbuka ni. Okay. Okay, operator extraction operator ni simbol dia terbalik daripada insertion operator. Okay, input is stored in one or more variables ni nanti saya tunjuk. Okay, kita tengok contoh ni ya. Okay, see in converts data to the type that match the variable. Okay, bila kita guna see in, okay, see in variable, masa kita gunakan see in variable ni kita tak perlu risau tentang data type tu, data type variable kita. Apapun data type tu boleh dibaca oleh see in. Kamu fikir macam tu aja. Apa sama ada ianya integer ke, sama ada ianya floating point numbers ke, character ke ataupun boolean, cara bacanya sama sahaja. Seperti yang kamu tengok sebelum ni, cara print sama ada untuk variable, macam tu juga cara untuk baca data untuk menggunakan see in pun sama je. Okay. Contoh ni kita declare satu variable, nama dia height dan type-nya adalah int. Okay, lepas tu di sini kita print how tall is the room. Ini satu string, so kita print
How tall is the room? Lepas tu kita ada Cin. Cin ini adalah untuk input, kena guna sekali dengan extraction operator ni. Lepas tu ini adalah nama variable yang kita nak bagi input. Maksudnya kita masukkan input tu, kita nak simpan dalam variable mana tu. Variable height yang kita nak simpan nilai dia. So kita kena letak nama variabelnya di sini. So kalau kita run coding ni, dia akan tanya how tall is the room. Lepas tu dia akan tunggu kamu masukkan input. Input yang kamu masukkan tu akan disimpan di dalam height ni. Okay, arahan yang tanya how tall is the room. Yang ni arahan ni, how tall is the room. Ini kita panggil dia sebagai displaying a prompt. Displaying a prompt ni, kamu is important untuk kita guna display ni penting sebab kita nak beri arahan kepada pengguna apa input yang perlu dimasukkan. Kita akan gunakan prompt ni sekali dengan input macam ni ya. Sebab dia akan tanya how tall is the room. Kalau kamu tak letak benda ni, dia akan tunggu macam tu saja. Kamu pun tak tahu apa input yang perlu dimasukkan. A prompt is a message that instruct the user to enter data. You should always use cout to display a prompt before each cin statement. Okay, sebelum cin kamu kena prompt the user, bagi tahu apa yang perlu dipaparkan untuk pengguna tahu apa yang perlu diinputkan. Okay, cuba lihat contoh ni ya. Di sini kita nak inputkan kepada dua variable. Nama variable dia adalah height and width. Kita ada dua variable. Kita nak masukkan input kepada dua variable ni. Okay, cara kita nak tulis macam ni ya. Ini kita nak inputkan kepada height. Variable height. Ini kita nak inputkan kepada variable width. Kita juga boleh satukan dua-dua ni dalam baris yang sama. Okey, kita juga boleh satukan dia dalam baris yang sama. Cara nak satukan dia adalah kita guna satu cin saja. Okay, cin ni kita tahu input height. Lepas tu kita sambung dengan width, satu lagi variable. So antara setiap variable tu kita nak combine mereka, kita akan gunakan extraction operator. Okay, cin dengan variable, extraction operator. Variable dengan variable pun extraction operator. Okay, multiple values from keyboard must be separated by spaces. Ini kalau kita nak masukkan input untuk beberapa variable. So setiap input tu kita kena separatekan mereka dengan spaces. Okay, order is important. First value enter goes to first variable. Okay, masa kita inputkan ni, kedudukan variable tu penting. So nilai yang pertama kita masukkan daripada keyboard akan diberi kepada height. Nilai yang kedua kita masukkan daripada keyboard akan diberi kepada width. Jadi kedudukan itu sangat penting. Kita tengok contoh coding ni. Okay, cuba tengok contoh coding ni. Okay, baca coding ni bersama-sama saya ya. Cuba fahamkan coding ni. Dalam coding ni kita ada 3 variable. Nama variable dia adalah length, width dan area. Okay. Lepas tu kita print. This program calculates the area of a, ini adalah satu string. So dia akan cerita this program calculate the area of a. Lepas tu ada print lagi cout rectangle. So ini pun satu string. So dia print rectangle. Lepas print rectangle tu ada /n. Bila ada /n maksudnya baris baru. So cursor akan berada di baris baru. Okay. Lepas tu
See out lagi. See out what is the length of the rectangle. Ini adalah satu string. So dia akan print what is the length of the rectangle. Lepas dia dah print, dia keluar C in length. C in length ini adalah input. C in kamu tahu input. So kita nak inputkan kepada length. So kita kena masukkan input daripada keyboard kat sini ya. Okay, kamu boleh nampak ini insertion operator yang atas ni, ini adalah extraction operator. Extraction operator ni dalam keadaan yang terbalik berbanding dengan insertion operator ya. Ini insertion, ini extraction operator. So sekarang ni kita nak inputkan kepada length. Nilai yang kita masukkan nanti akan disimpan dalam length. Okay, katalah di sini dimasukkan nilai 10. So 10 ni akan disimpan dalam length. Okay, ini lepas tu katalah kita enter. Lepas kita enter, nilai yang kita masukkan tu akan disimpan dalam length. So lepas tu dia print lagi what is the width of the rectangle. Okay, what is the width of the rectangle. Lepas tu katalah kita, lepas tu kita ada statement lagi C in width. So maksudnya di sini pun ada input dan nilai yang kita masukkan tu akan disimpan dalam width. Katalah kita masukkan nilai 20, lepas tu kita enter. So nilai 20 yang kita masukkan tu akan disimpan di dalam width tu. Okay, di dalam width. Lepas tu dia akan calculate length darab width. Hasilnya adalah 10 darab dengan 20. So hasilnya adalah 200. 200 ni akan disimpan dalam area. Okay. So seterusnya print the area of the rectangle is, okay. So kita tahu seterusnya cursor ni sebab kita tadi dah enter, cursor berada di bawah. Di bawah kan, cursor berada di bawah. So dia akan print dekat baris baru. So dia akan mula print the area of a rectangle is, dia print string, lepas tu area ni adalah variable, so nilai adalah area ni adalah 200, so dia print 200. Lepas tu ada string lagi dot, so dia print dot. Lepas tu ada slash n, so slash n dia akan cursor akan ke baris baru. Sebab tu kamu dapat output seperti ini. Okay ya. Okay, kita lihat contoh yang berikutnya. Okay, cuba lihat ni. Ini adalah pseudocode yang kamu bina pada kelas kelas yang awal-awal kamu belajar dulu. Okay. Ini adalah pseudocode yang kamu belajar. Ini untuk kira rectangle. Pseudocode dia input with length. Lepas tu untuk cari dia punya area dia adalah width darab dengan length dia. Lepas tu print area. Ini untuk cari area of a rectangle. Sama macam tadi ya. Sama macam yang tadi. So bila kita tulis coding, yang ni coding ni, katalah kita tulis ni coding ni, so kita declare integer length width area. Okay. Length, kenapa saya letak, macam mana saya convertkan ni kepada coding? Itu yang saya nak kamu tengok. Okay, tengok dekat sini ada berapa nama kat sini. Ada width, ada length, ada area. 3 nama. So tiga-tiga nama tu kamu kena declare lah. So kita declare int, length 1, width 1, area 1. Kita create 3 nama di sini. Kita declare variable. Okay, lepas tu kita print. Lepas tu kita nak input width dengan length. Okay. Ini adalah width dengan length. Dua-dua ni ya. Saya tulis atas bawah, terbalik pun tak ada masalah ya sebenarnya. So saya nak baca input untuk length dan width. Ini saja saya tambah supaya memudahkan orang tahu apa input yang perlu dimasukkan. Ini kita panggil dia sebagai prompt the user. Yang inilah kita panggil dia
Any enter length and width of rectangle ni lah kita panggil sebagai from the user. Okay, lepas tu saya buat calculate. Di sini ada calculation kan, area sama dengan width darab length. Kita buat calculation. Lepas tu akhir sekali print area, so kita print. Area of a rectangle is area. Okay. Coding tadi buat kerja yang sama ya. Okay, coding ni pun dia buat calculation sama, cuma di sini yang lain saya tak terangkan. Saya cuma nak terangkan satu baris coding sahaja. Okay, tengok yang ni. C in length width ni. Tengok C in length width. Perbezaan coding ni dengan coding sebelumnya, sebelum yang pertama ni, coding ni. Okay, ini dengan yang ni perbezaannya adalah kita letak C in length width ni dalam satu baris, manakala dalam coding ni kita letak asing. C in length, lepas tu C in width. Okay, itu saja perbezaannya, dari segi lain sama. Okay, bila kita letak dalam satu line yang sama, so masa kita nak masukkan input, kita kena tahu dia punya macam mana input itu akan dibaca. Okay, sekarang ni katalah akan masukkan input 10, 20 ni. So input yang pertama akan masukkan 10, lepas tu kamu space. Sebab kenapa space? Antara satu input dengan input yang lain mesti kena space. Okay, kalau tak nanti akan dianggap sebagai satu input sahaja. So kita bagi space nak tunjukkan dia input yang berbeza-beza. So sekarang ni 10, lepas tu bagi space, lepas tu bagi tulis 20. So yang input yang pertama dimasukkan 10 tu akan diberi kepada Leg. Kita akan diberi kepada variable yang pertama yang paling hampir dengan C ini. Okey. Ini variable yang pertama hampir dengan C in, width ni yang kedua hampir dengan C in. So nilai pertama akan diberi kepada length, nilai kedua akan diberi kepada width. So 10 akan diberi kepada length, 20 akan diberi kepada width. Okey, itu saja yang nak tunjuk kat sini. Maksudnya yang pertama dimasukkan akan diberi kepada variable yang pertama, yang kedua dimasukkan akan diberi kepada variable yang kedua. Dari segi lain sama je. Okay, kita lihat ni ya, integer literal. Apa yang dimaksudkan dengan literal? An integer literal, ini contoh integer literal. An integer literal is an integer value that is typed into a program code. For example, kita terus bagi nilai untuk variable tu dalam code macam ni. 15 ni adalah literal. Kita tengok contoh coding ni. Negatif 20, 4276, ini 4276, 187,000, ini adalah literal. Ini kita panggil dia integer literal sebab data type-nya adalah integer. So kita panggil dia integer literal. Dia boleh jadi char literal, dia boleh jadi boolean literal, dia boleh jadi floating point literal pun boleh jadi ya. It depends pada data type dia. Kalau macam ni, ini adalah karakter literal. Okay, ini adalah karakter literal. Nilai tu kita beri di dalam coding tu. Okay, kita terus dah bagi di dalam coding, kita panggil dia sebagai literal. Itu satu istilah sahaja. Okay. Okay, setakat ni faham kan? Setakat ni faham tak? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh doktor. Saya nak bagi satu, saya akan bagi satu coding. Saya nak kamu betulkan coding ni ya. Saya nak bagi satu coding sekejap. I will type a coding. Lepas tu saya nak kamu, yang ni saya biar je. Okay. Okay, saya nak tengok, kamu tengok coding saya type ni, lepas tu kamu bagi tahu saya apa salah dekat sini. Kamu dah kata boleh kan? Okay, so kamu tengok, kamu betul-betul faham atau tidak?
Okay, tengok coding ni. Boleh bagi tahu saya apa yang salah kat coding ni? Tanda CN untuk yang ke 2 dan 3, value dengan grade. Yang mana ya? Yang yang bawah. Yang ni ke? Ha. Okey, yang ni salahnya kat mana? Tanda dia tu. Okey, good. Ini yang salah kat sini. Okay, sepatutnya tandanya seperti ni, betul tak? Ya. Betul doktor. Yang bawah pun sama doktor. Sama ya. Okey. So sepatutnya yang ni salah yang ni salah, sepatutnya ini yang betul. Okey, lagi mana dia salah ni? Yang see out kat See bawah out. tu doktor. See out kat bawah. Okey, see out kat bawah yang mana salah? Tanda dia kat depan. Tanda dia kan. So kena ganti dengan tanda lebih. Yang ni tanda insertion operator ni. Okey, good. Lagi? Ada tak salah kat mana-mana lagi? Dekat baris float tu, Puan. Kena ada semicolon. Yes, good. Dekat sini kena ada semicolon. Okey, lagi? Ada tak salah kat sini atau dah okey dah? Kita tengok ada lagi kat sini. Apa yang salah kat sini? Tengok line by line. Dekat C-in Mark 1, Mark 2. Ya. Ya. Yang tu tertinggal apa? Tertinggal extraction operator. Ya, tertinggal. Okay, good. Dekat sini tertinggal yang ni ya. Sepatutnya kena ada satu lagi macam ni. Okay. Lagi ada tak yang tertinggal ke mana? Asalnya dah okey ke? Yang volume 3 tu doktor? Yang value 3 ke? Yang bawah sekali. Yang ni ke? Yang ni ke? Ya doktor. Yang ni? Simbol tutup tu doktor. Yang ni ke? Ya doktor. Yang ni, sebab yang ni sebab saya sebab saya type dalam PowerPoint kan jadi simbol macam tu. Oh, faham doktor. Dia jadi macam tu. Yang ni okey tak? Yang ni? Yang ni rasanya okey tak? Tak doktor, sebab dia float. Dia tu Dia kena nombor depan tu. Saya rasa sebab ada dalam jenis data. Boleh tak? Boleh terima tak asalnya? Boleh terima tak nombor 8 ni? Boleh terima tak? Ni. 8. Kalau saya tulis macam ni boleh terima tak? 8 ni integer kan? Value 3 ni adalah floating point variable. Boleh tak? Boleh dia boleh. Sebab floating point dia boleh terima integer. Okey? Floating point boleh terima integer. Integer tak boleh terima floating point numbers. Maksudnya dia tak boleh terima titik perpuluhan, pecahan, integer tak boleh terima. Tapi kalau ianya macam float, kalau double, long double, dia boleh terima nilai dalam bentuk integer. Okey? Okey tak?
Okay. Okay, doktor. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya lagi? Yang ni dah okey dah. Lepas ni saya tak nampak mana-mana error lah. Kalau setelah pandang bagi tahu. So kamu kena alert benda-benda ni. Saya tunjuk ni kadang-kadang kita boleh buat mistake masa kita buat coding tu. Sebab tu saya highlightkan benda ni supaya bila kamu type nanti kamu tahu kesilapan seperti ni boleh berlaku. Dalam nota kamu pun ada satu lagi contoh. Yang tu yang ni contoh. Yang ni saya buat dengan kelas lain contoh ni. Contoh tak sama So ini tujuannya supaya kamu alert. Kesilapan-kesilapan macam ni kamu elakkan daripada kamu buat sewaktu kamu tulis coding. Okey, latihannya nanti saya akan uploadkan. Nanti kamu cuba buat latihannya ya. Tapi hantar kat saya sebab saya bagi macam kelas sebelumnya latihan beserta jawapan. So kamu buat dan lepas tu kamu tengok sendiri faham atau tidak. Kalau ada soalan apa-apa tak faham then kamu boleh WhatsApp saya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, tak ada soalan kan? Ada, doktor. Dah doktor. Okay. Itu sahaja. Selamat berpuasa. Terima kasih, doktor. Terima kasih, Dok. Terima kasih dia. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih